Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Puan Mazaida dan juga rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan mengenai lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT. Sebelum kami memulakan kami punya pembentangan, saya akan memperkenalkan diri seorang seorang demi seorang ahli kumpulan saya. Terdiri daripada Nofitrah binti Cik Noh, Nur Atirah Ridwah binti Muhammad Asri, Nurul Hijrah binti Abdul Manap dan saya sendiri Wan Nurul Uliana binti Wan Kamaluddin. Seterusnya kita pergi ke perkenalan. Saya serahkan kepada Nur Atirah Ridwah binti Muhammad Asri. Okey, seterusnya saya pergi ke bahagian pengenalan. Okey, gejala sosial dalam masyarakat berada di tahap satu yang membimbangkan pemimpin politik maupun rakyat biasa. Namun, gejala sosial bukan sahaja terjadi dalam kalangan remaja biasa, namun yang menyedihkan kita adalah gejala dan masalah sosial ini turut terjadi kepada murid berkeperluan khas. Okey, menurut Kementerian Pendidikan Malaysia, murid berkeperluan khas artinya yang diperlakukan oleh pengamal perubatan atau ahli optik, ahli audiologi atau ahli psikologi mengikut mana-mana yang berkenaan, sama ada dalam perkhidmatan kerajaan atau swasta sebagai murid yang mempunyai ketidakupayaan penglihatan, ketidakupayaan pendengaran, ketidakupayaan pertuturan, ketidakupayaan fizikal, masalah pembelajaran atau mana-mana kombinasi ketidakupayaan. Walaupun Walaupun murid berkeperluan khas berada dalam kategori orang kurang upaya OKU, namun masalah dan gejala sosial seperti seks bebas, dadah, LGBT dan sebagainya turut berlaku dalam kalangan mereka. Hal ini kerana walaupun mereka mempunyai kelemahan tahap kefungsian kognitif yang rendah, namun mereka tetap mempunyai naluri dan nafsu yang sukakan kepada perkara-perkara yang menyeronokkan. Kadang-kadang perasaan dan naluri MBK yang mahukan sesuatu itu lebih ekstrim berbanding remaja atypical. Hal ini kerana terdapat dalam kalangan MBK yang tidak dapat membezakan perkara yang baik dan yang buruk. Okey, seterusnya saya pergi kepada pengertian masalah sosial remaja, iaitu masalah sosial yang terjadi kepada murid berkeperluan khas tidak terbatas kepada murid kategori bermasalah pembelajaran saja, namun masalah tersebut turut berlaku kepada MBK kategori masalah fizikal, penglihatan dan sebagainya, pendengaran dan sebagainya. Okey, terdapat 3 pengertian masalah sosial yang berlaku, iaitu yang pertama penyalahgunaan dadah, kedua ketagihan video lucah, maafkan saya, dan yang ketiga LGBT. Okey, maksud penyalahgunaan dadah ialah penyalahgunaan dadah bermaksud penggunaan dadah dengan tujuan yang salah, terutamanya jika penggunaannya menjejaskan sistem urat saraf. Okey, menurut Zulkifli daripada kitab suci Al-Quran, perkataan dadah dikaitkan dengan nyata di dalam maksud perkataan kham. Hukum pengharaman dadah adalah hukum yang tidak jelas kerana disandarkan dengan hukum pengharaman arak. Okey, seterusnya tidak terdapat hukum khusus dalam Al-Quran dan Al-Sunnah mengenai dadah dan jenis-jenisnya. Namun hukum ini telah ditetapkan melalui ijma', iaitu persefahaman majoriti ulama pada sesuatu masalah, dan qiyas iaitu menghubungkan sesuatu perkataan tidak ada nas hukum syarak dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Okey, seterusnya dalam bilangan kes terbaru mengenai penyalahgunaan dadah dalam kalangan murid sekolah dan remaja, pasti ramai juga dalam kalangan tersebut yang merupakan murid berkeperluan khas. Okey, menurut UNICEF Malaysia, kanak-kanak kurang upaya terpaksa menghisap vape, merokok, menjual dadah, menonton bahan lucah dan juga sesetengah kes melacur. Masalah penyalahgunaan dadah bukan sahaja bermakna mereka menggunakan dadah terhadap diri mereka sendiri,
Namun mereka juga melakukan penyalahgunaan dada dengan cara menjual kepada orang lain. Okey, hal ini berlaku kerana MBK kurang mendapat perhatian daripada orang sekeliling dan ibu bapa. Kes yang terjadi kepada MBK ini turut terjadi kerana sikap manusia normal yang suka mengambil kesempatan terhadap MBK. Okey, seterusnya saya pergi kepada pengertian dan huraian kepada masalah ketagihan menonton video lucah. Okey, ketagihan menonton video lucah atau porno bermaksud seseorang yang tidak dapat menahan perasaan, diri dan juga nafsu untuk melihat perlakuan seks atau lucah. Okey, terdapat banyak kes di Malaysia mengenai murid berkeperluan khas yang ketagih untuk menonton video lucah atau porno. Okey, menurut UNICEF Malaysia, MBK diajar oleh rakan mereka untuk yang berupaya untuk mengakses bahan lucah dan kandungan lain yang tidak sesuai melalui telefon bimbit mereka. Okey, kesan daripada pelakuan yang sering menonton video lucah tersebut, mereka akan berasa seronok dan juga ketagih. Okey, Nur 2018 juga menyatakan bahawa Mufti Malaysia Sheikh Yusof Al-Qardawi dalam keratan berita dalam talian menyatakan bahawa haram melihat aurat orang lain apatah lagi melihat yang lucah atau porno. Okey. Seterusnya Islam telah dijelaskan bahawa haram melihat aurat orang lain. Jadi didikan agama Islam yang kukuh perlu diberikan kepada murid berkeperluan khas untuk mengelakkan mereka dari melakukan perkara-perkara yang dilarang dalam agama Islam. Okey, seterusnya ramai dalam kalangan masyarakat yang tidak sedar sebenarnya mereka telah membenarkan dan membuka ruang kepada terjadinya masalah ketagihan menonton video lucah dalam kalangan murid berkeperluan khas ini. Tontonan filem atau drama di televisyen dan sebagainya yang sesuai untuk tontonan orang yang berusia 18 tahun ke atas sahaja juga tidak digalakkan untuk ditunjukkan kepada MBK. Okey, yang terakhir iaitu LGBT. Menurut JAKIM, Same Sex Attraction SSA digunakan untuk menggambarkan bahawa seseorang yang mempunyai rasa ketertarikan seksual dengan sesama jenis iaitu sejenis sama ada secara total atau benar-benar yang tertarik kepada sesama jenis atau sebahagian yang iaitu masih ada rasa tertarik kepada seks yang lain jenis. Okey, istilah bisexual digunakan kepada orang yang mempunyai bisexual orientation iaitu ketarikan seks kepada sesama jenis dan juga lain jenis secara bersama. Okey, bisexual juga mewakili identiti seksual dalam kehidupan masyarakat selain heteroseksual dan gay. Okey, seterusnya homoseksual pula mempunyai maksud orientasi seks sesama jenis ataupun SSA serta aktiviti atau tindakan seksual sesama jenis. Okey, terdapat dalam kalangan masyarakat atau remaja yang menganggap perlakuan seks sejenis adalah lebih menggembirakan berbanding perlakuan seks dengan orang yang berlainan jantina. Okey, murid berkeperluan khas yang berkemungkinan mengalami masalah sosial seperti ini adalah golongan yang mengalami masalah dari tingkah laku dan emosi mereka. Ketidakupayaan mental menyebabkan mereka berasa tertarik kepada kaum yang sejenis. Okey, yang terakhir, gejala yang tidak sihat ini boleh membawa pengaruh buruk kepada kesihatan MBK iaitu mereka boleh dijangkiti penyakit kelamin sekiranya mereka terus melakukan aktiviti seks secara bebas atau dengan pasangan yang sejenis. Okey, Assalamualaikum. Seterusnya saya serahkan kepada Hijrah. Okey, seterusnya saya akan menerangkan mengenai definisi LGBT. Okey, seperti yang kita tahu, LGBT adalah akronim bagi nama lesbian, gay, bisexual dan juga transgender. Okey, baiklah. Seterusnya, maksud L iaitu lesbian. Lesbian merupakan individu perempuan yang mempunyai sifat sempurna sebagai perempuan namun tertarik kepada gender yang sama.
Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, lesbian atau lesbianisme adalah sejenis perhubungan di mana wanita tertarik kepada wanita yang lain. Lesbian juga merupakan satu hubungan songsang dan luar tabi'i di antara wanita dan wanita lesbian yang lain dan akan dirujuk sebagai wanita homoseksual. Ini berdasarkan yang diambil daripada Joyce M. Hawking 2014. Seterusnya saya akan terangkan maksud G, iaitu gay. Istilah gay juga dikenali sebagai golongan lelaki yang mempunyai tarikan seksual terhadap kumpulan kaum sejenisnya. Ini juga dipetik daripada Joyce M. Hawking 2014. Orientasi seksual oleh golongan homoseksual ini mempunyai perasaan seksual dan gairah, pemikiran atau mempunyai fantasi serta bernafsu kepada individu yang sama. Gay juga mengamalkan seks songsang mengikut dubur pasangan mereka sendiri. Okey, seterusnya ialah bisexual. Berdasarkan kepada sexual orientation, homosexuality and bisexuality, American Psychological Association 8 Ogos 2013, bisexual bermaksud amalan hubungan seks bebas antara pasangan sesama lelaki atau sama perempuan. Berdasarkan Nur Hafiza et al. 2016, pasangan bisexual yang dinyatakan di sini termasuklah pasangan yang menjalankan hubungan seks sebelum berkahwin atau oleh pasangan yang sudah berkahwin. Mereka lebih cenderung untuk melakukan hubungan bersama 2 hingga 3 individu sekaligus. Oleh itu, individu bisexual juga merupakan individu yang menyukai kedua-dua jantina dan mempunyai nafsu terhadap mereka. Transgender pula adalah telah lama wujud dalam pengetahuan umat Islam apabila Al-Quran sebagai contoh surah Al-A'raf 780 ayat juzuk ke-7 ayat 80 hingga 84, maafkan saya, menjelaskan kisah-kisah umat terdahulu yang menjalani kehidupan yang bertentangan dengan fitrah. Ini dipetik daripada Zuraida Abdullah, Cik Zarina Sari dan Lee Wei Chang 2018. Transgender pula berlaku apabila pengalaman yang dialami oleh seseorang individu yang merasa tidak selesa dengan jantina semula jadinya atau autonomi seks yang dimilikinya. Jadi individu tersebut dikatakan mempunyai keinginan serta kecenderungan untuk menukar imej badan dan identitinya termasuklah cara hidup dan tingkah laku seperti jantina yang berlawanan dengan dirinya. Terdapat golongan transgender yang sanggup membuat pembedahan untuk membuang alat sulit asal mereka untuk merubah penampilan mereka secara sepenuhnya. Ini adalah bahagian saya. Jadi saya teruskan pembentangan kepada rakan seterusnya. Okey, seterusnya nama saya Nur Fitra binti Cik Noh. Okey, saya akan membentangkan faktor penyebab berlakunya LGBT dalam kalangan murid berkeperluan khas. Faktor penyebab yang pertama ialah ini merupakan antara faktor penyebab berlakunya LGBT dalam kalangan MBK. Okey, antaranya ialah kurang penghayatan agama, faktor ibu bapa angkat, pengaruh media massa, trauma masa lampau, pengaruh rakan sebaya, persefahaman yang baik di antara pasangan sejenis, pendidikan seks yang salah dan juga faktor kekeluargaan. Okay, jadi kita tengok faktor yang pertama. Okay, jadi faktor pertama ialah kurang penghayatan agama. Menurut Sinar Harian 2019, walaupun pendidikan agama telah diberikan sejak kecil, namun amalan kehidupan beragama ni agak kurang diamalkan oleh individu tersebut menyebabkan mereka cenderung ke arah LGBT. Hal ini juga turut disokong oleh Lodico et al. 2014 yang menyatakan bahawa LGBT berlaku kerana MBK tidak mempunyai pegangan kukuh terhadap larangan yang telah dinyatakan oleh agama masing-masing. Seterusnya, hal ini mewujudkan persepsi bahawa ini merupakan takdir yang telah ditetapkan oleh Tuhan dan mereka meneruskan perbuatan terlarang ini tanpa berusaha untuk melawan persepsi tersebut. Menurut Saiful Azhar bin Sa'adun 2015 pula, wujud kecenderungan di kalangan ilmuwan dan pengamal LGBT Muslim
khususnya di Barat, yang menyokong perbuatan homoseksual dengan menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran, khususnya yang menceritakan kisah umat Nabi Lut alaihi salam dengan memberikan pentafsiran baru yang ternyata menyeleweng daripada pentafsiran yang muktabar, pentafsiran yang sepatutnya lah. Jadi MBK yang kurang dalam penghayatan agama ni akan mudah terpengaruh dengan pernyataan yang dibuat ilmuwan-ilmuwan ini. Jadi mereka beranggapan bahawa LGBT bukanlah sesuatu kesalahan. Faktor yang seterusnya ialah faktor ibu bapa angkat. Menurut Woodford et al. 2010, Hülkenberg 2007, Hicks 2006, Ryan et al. 2004 dan Ryan et al. 2008, kanak-kanak yang dijadikan anak angkat oleh pasangan lesbian mempunyai kecenderungan yang tinggi untuk menjadi lesbian apabila meningkat dewasa. Hal ini kerana mereka ni sering terdedah dengan perlakuan tersebut. Seperti yang kita tahu, ibu bapa juga sebagai role model kepada anak-anak di mana mereka akan meniru setiap tingkah laku ibu bapa yang baik maupun yang tidak baik. Jadi MBK yang mempunyai ibu bapa angkat pasangan sejenis sering terdedah dengan perlakuan tersebut dan mereka terlazim untuk membina tingkah laku yang selari dengan individu yang signifikan dengan kehidupan mereka. Okey, jadi sebagai contoh, ada satu isu perkahwinan antara pasangan lesbian yang diadakan di Malaysia di mana pasangan tersebut berkahwin di Batu Pahat, Johor. Menurut Siti Hajjah Jamal 2018. Allah juga melaknat mereka yang melakukan hubungan sejenis dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bahaiki, iaitu Allah berfirman yang maksudnya Allah melaknat sesiapa yang mendatangi binatang, Allah melaknat sesiapa yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, melakukan perbuatan Nabi Lut. Nabi SAW menyebutnya sebanyak 3 kali. Okey, yang berikutnya pengaruh media massa. Media massa seperti internet merupakan medium yang memudahkan golongan LGBT ni untuk mendapatkan maklumat tentang gejala yang tidak sihat lah. Kewujudan laman sosial seperti Facebook, Twitter memudahkan lagi golongan ni berkomunikasi dalam kelompok mereka. Jadi perkara ini juga turut disokong oleh Kamal Azmi Abdul Rahman et al. 2015 yang menyatakan media sosial yang aktif seperti Facebook, YouTube, Instagram dan Twitter ni menjadikan pilihan kumpulan homoseksual iaitu gay dan lesbian ni untuk mempromosikan agenda mereka dan membina jaringan yang banyak di serata dunia. Selain itu, di televisyen juga turut menayangkan cerita-cerita dari barat yang kebanyakannya mempunyai adegan-adegan negatif seperti bercumbu. MBK yang menonton rancangan seperti ini mudah terpengaruh dan terikut. Jadi hal ini akan merosakkan minda MBK dan membuat mereka leka dan asyik dengan hiburan dan hidupan yang sementara. Seterusnya, trauma masa lampau. Jadi apabila seseorang mengalami trauma masa lampau yang sangat teruk, akan mendorong mereka tidak menyukai jantina yang berbeza dengan mereka. Okay, sebagai contoh, MBK yang menjadi mangsa rogol cenderung untuk membenci lelaki dan cenderung untuk menjadi seorang lesbian. Rasa tidak percaya ini boleh menyebabkan MBK kanak-kanak perempuan ni cenderung untuk menjadi lesbian dan sebaliknya. Mereka akan bertukar jantina lah. Berikutnya, faktor kekeluargaan. Okey, keluarga merupakan institusi paling penting dalam pembinaan sebuah negara. Ibu bapa memainkan peranan yang besar dan signifikan dalam memastikan pembentukan sebuah keluarga yang bahagia dan berkualiti. Hakikatnya sekarang ramai ibu bapa yang terdesak dalam memenuhi keperluan ahli keluarga sehingga terpaksa bekerja lebih masa dan menyebabkan anak-anak kurang mendapat perhatian serta kasih sayang. Arif dan Wardah 2006 menjelaskan
Ibu bapa yang sibuk dengan kerja boleh menyebabkan hubungan antara anak dengan ibu bapa renggang. Apabila anak-anak pulang dari sekolah, ibu bapa tiada di rumah. Jadi remaja ni lebih suka untuk menghabiskan masa bersama rakan-rakan sebelum pulang ke rumah. Masa yang banyak dihabiskan bersama rakan-rakan boleh mendorong mereka untuk melakukan perkara-perkara yang mengundang kepada kemerosotan akhlak. Anak-anak ni terutamanya MBK sangat memerlukan kasih sayang dan perhatian daripada keluarga, terutamanya ibu bapa, untuk memastikan mereka sentiasa dalam keadaan baik. Kesibukan yang melanda ibu bapa mengakibatkan anak-anak ni terbiar dan keluar dari rumah untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang lain. Sekaligus membuatkan mereka terjebak dengan gejala LGBT ni. Ada juga di kalangan ibu bapa yang sering mendera anak-anak mereka. Sering mendera anak-anak mereka kerana tekanan yang dihadapi oleh ibu bapa itu sendiri. Kesan pada penderaan itu menyebabkan anak-anak tertekan dan mencari identiti sendiri di luar rumah, dan mereka bergaul dengan kawan-kawan yang salah serta terpengaruh dengan gejala LGBT. Yang berikutnya, pendidikan seks yang salah. Ada sesetengah keluarga yang terlalu menginginkan anak lelaki tetapi memperoleh anak perempuan. Maka ibu bapa tersebut akan melayan dan mendidik anak tersebut seperti anak lelaki yang diinginkan oleh mereka. Sebagai contoh dengan memakaikan pakaian lelaki, bermain permainan lelaki dan sebagainya. Begitu juga jika sebaliknya. Hal ini menyebabkan anak-anak tersebut tu cenderung untuk menggunakan identiti diri yang telah diseratkan dalam diri mereka sejak kecil lagi. MBK yang tidak mengetahui bahawa memakai pakaian atau bertingkah laku bertentangan dengan jantina sebenar diri mereka adalah salah. Ini kerana idea-idea yang telah tertanam dalam minda mereka yang menyatakan mereka lelaki sedangkan mereka ialah perempuan. Allah dan Nabi Muhammad juga melaknat umat yang menyerupai jantina lain. Hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu berkata yang maksudnya Rasulullah SAW melaknat lelaki yang menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai lelaki. Seterusnya, persefahaman yang baik di antara pasangan sejenis. Ya, hal ini disokong oleh dapatan kajian Gottman et al. 2003 yang mendapati pasangan lesbian dan gay lebih menunjukkan ekspresi emosi yang positif berbanding dengan pasangan heteroseksual dalam menyelesaikan sesuatu konflik kerana mereka mempunyai persefahaman yang tinggi. MBK yang mempunyai kawan rapat yang sama jantina ni cenderung untuk menyukai kawan tersebutlah. Ini kerana mereka beranggapan bahawa kawan tersebut lebih memahami diri mereka berbanding orang lain. MBK juga berpendapat bahawa persefahaman antara pasangan sejenis ini membolehkan mereka mempunyai hubungan sejenis. Hubungan pasangan sejenis adalah amat erat kerana mereka saling memerlukan antara satu sama lain. Berikutnya, pengaruh rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya ni berlaku apabila remaja ataupun MBK ni bersekolah sama jenis seperti boys school atau girls school dan menimbulkan keinginan berpasangan sesama jantina, sesama jenis. Ada juga rakan yang mempengaruhi MBK dengan tipu hela. MBK yang kurang jati diri dan pengetahuan agama yang kurang akan mudah terpengaruh dan tertipu dengan tipu hela tersebut. Okey, seterusnya saya akan membentangkan mengenai kaedah mengatasi gejala lesbian, gay, bisexual, transgender iaitu LGBT dalam kalangan murid berkeperluan khas MBK. Seterusnya, okey, kaedah yang pertama untuk mengatasi LGBT dalam kalangan murid berkeperluan khas ialah dengan menganjurkan kempen seminar atau kem bagi mendekati golongan lesbian, gay, bisexual, transgender, LGBT dan keluarga yang mempunyai anak yang tergolong sebagai LGBT. Penganjuran kempen seminar atau kem bagi mendekati golongan lesbian iaitu LGBT dan keluarga yang mempunyai anak yang tergolong sebagai LGBT boleh dilakukan di sekolah, institusi pengajian,
kawasan rukun tetangga, tempat awam dan juga media massa seperti televisyen, internet serta media bercetak. Kempen seperti Banteras Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, LGBT akan dapat mencegah penularan gejala songsang ini. Dipetik daripada surat khabar berita harian online oleh Aman Rizwan Isyak iaitu 2018 pada 19 Ogos. Kuantan, kempen kesedaran untuk membanteras amalan LGBT tidak seharusnya dilihat sebagai usaha bermusuh dengan mana-mana pihak. Mufti Pahang iaitu Datuk Seri Dr. Abdul Rahman Osman berkata, kempen kesedaran yang giat dilakukan pelbagai pihak termasuk badan bukan kerajaan NGO pada masa kini hanya untuk memberitahu bahawa kegiatan LGBT itu dilarang oleh Allah. Kita bukan hendak bermusuh dengan sesiapa tapi hanya hendak menjelaskan ia dilarang oleh Allah. Sesiapa yang terbabit dengan kegiatan itu hendaklah menghentikannya. Seterusnya, kaedah kedua untuk mengatasi LGBT dalam kalangan murid berkeperluan khas ialah dengan menguatkuasakan undang-undang, dasar, prosedur serta penguatkuasaan undang-undang dan peraturan yang mengutamakan perspektif keluarga, sosial dan komuniti. Penguatkuasaan undang-undang, dasar, prosedur serta penguatkuasaan undang-undang dan peraturan akan dapat mematahkan penularan gejala ini terus berlaku dalam kalangan murid berkeperluan khas iaitu murid MBK. Dipetik daripada kajian yang dilakukan oleh Muhammad Izan Amsyar Muhammad Arif ETAL 2018. Namun begitu, terdapat beberapa peruntukan undang-undang antarabangsa yang lain secara amnya menyentuh isu LGBT secara langsung maupun tidak langsung. Dalam perkara 3, Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 1945, United Nations Charter mengesa supaya hak asasi manusia dan kebebasan am haruslah dihormati tanpa ada perbezaan. PBB sebagai pertubuhan terbesar di dunia telah menerapkan prinsip menghormati dan menyanjungi hak asasi manusia dan meraihkan perbezaan dan kepelbagaian yang wujud di kalangan manusia sejajar. Perkara 2, Pengisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat 1948, University Declaration of Human Rights UDHR pula menyatakan everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this declaration without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other option, national or social origin, property, birth or other status. Undang-undang yang kedua ialah salah laku seksual bebas dan luar tabi'i. Di dalam Kamus Keseksaan Seksual 377A, 377B, 377C, 377CA dan 377D merupakan peruntukan undang-undang bagi kesalahan hubungan seks luar tabi'i. Seksyen 377A menyediakan hukuman bagi persetubuhan seks melalui dubur dan mulut, memperlihatkan kepada Seksyen 377B iaitu perhubungan seks luar tabi'i secara sukarela dan 377A iaitu perhubungan seks luar tabi'i secara paksa menunjukkan bahawa perbuatan seksual luar tabi'i sememangnya diiktiraf sebagai satu jenayah di negara ini iaitu negara Malaysia. Ini dipetik daripada kajian yang dilakukan oleh Muhammad Izzat Amsyar Muhammad Arif ETAL 2018. Kaedah yang seterusnya iaitu kaedah yang ketiga untuk mengatasi LGBT dalam kalangan murid berkeperluan khas ialah ibu bapa perlu mengawasi aktiviti anak-anak mereka dari semasa ke semasa. Perubahan fizikal dan emosi anak-anak juga perlu sentiasa dikawal agar kecenderungan mereka terhadap LGBT ini dapat dibendung. Ibu bapa boleh memantau anak-anak MBK ini dengan cara memeriksa kandungan telefon bimbit anak-anak, berkenalan dengan rakan-rakan mereka dan memahami peribadi anak-anak mereka sendiri. Tindakan yang tegas wajar diambil oleh ibu bapa sekiranya anak-anak mereka terlibat dalam gejala LGBT ini. Dipetik daripada surat khabar online
Utusan Borneo pada Julai 14, 2020, Bintulu, ibu bapa perlu memantau anak-anak mereka semasa tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pemulihan PKPP supaya tidak terjebak dengan pelbagai masalah sosial sekaligus sentiasa berjaga-jaga dengan penekanan kepada amalan kebersihan yang tinggi untuk memastikan tidak berlaku penularan wabak COVID-19. Seterusnya, kaedah keempat untuk mengatasi gejala LGBT ini dalam kalangan murid berkeperluan khas ialah membuat penyelesaian program serta kerjasama antara JAKIM, JAN, agensi kerajaan, IPT dan NGO. Untuk kaedah yang keempat, dalam menangani isu kecelaruan jantina, sebagai contoh, menubuhkan sebuah badan kebajikan untuk membantu golongan dan ini supaya mereka berasa insaf dengan dunia LGBT. Perubatan psikologi, kaunseling dan khidmat nasihat juga boleh diberikan kepada golongan ini supaya mereka kembali ke pangkal jalan. Dengan adanya pendekatan sebegini, maka kita dapat mencegah gejala sosial ini daripada semakin merebak. Mereka yang terlihat dengan masalah ini perlu diberi pemulihan supaya mereka tidak merasa dipinggirkan oleh masyarakat. Dipetik Putrajaya 28 Februari 2019, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM melalui bahagian keluarga sosial dan komuniti KSK telah menganjurkan bengkel perancangan dan penyelesaian program-program sosial bersama Majlis Agama Islam Negara-Negara MAIN, Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri JAN dan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO Sosial Islam. Mesyuarat ini diadakan untuk menangani isu keseluruhan identiti jantina di kalangan murid-murid berkeperluan khas dan juga orang-orang awam yang terlibat. Sekian sahaja untuk kaedah mengatasi gejala LGBT. Okey, jadi saya teruskan dengan kesimpulan. Pelakuan atau amalan songsang LGBT dapat kita simpulkan sebagai satu amalan yang tidak mempunyai apa-apa manfaat dan semestinya wajib untuk kita tolak sepenuhnya. Kemudaratan yang diakibatkan oleh amalan songsang LGBT ini mencakupi bukan sahaja sistem kekeluargaan yang menjadi tunjang kepada pembinaan sebuah negara, malah kepercayaan atau agama, sosio-ekonomi, masyarakat dan banyak lagi akan terjejas secara tidak langsung turut terjejas. Dalam perspektif Islam, gerakan dan perjuangan LGBT dianggap sebagai perjuangan yang menyalahi dasar dan prinsip agama. Walaupun begitu, dalam konteks kehidupan masyarakat majoriti Islam di Malaysia, perjuangan LGBT masih giat dijalankan oleh kelompok ini secara zahir ataupun terselindung. Amalan hubungan sejenis adalah haram dan wajib dicegah. Justeru, pihak berkuasa tidak boleh berdiam diri, sebaliknya mesti mengambil tindakan yang bijak sebelum gejala songsang ini semakin berleluasa. Ia bertetapan dengan konsep mencegah kemungkaran iaitu amal makruf nahi mungkar. Jadi itu saja pembentangan kami hari ini. Ini merupakan rujukan yang telah kami guna dalam menyiapkan laporan ini. Jadi itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.